أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sia, ahli jawatan kuasa kaki tangan pegawai Masjid Al-Munawwarah Syariah Pancu Jaya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji Manhafi Syafi'i, juzuk yang kedua, muka surat yang ke-13. Muka surat yang ke-13. Maka datang perbincangan kepada kita adalah berkenaan dengan hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat. Jadi bila dah enggan mengeluarkan zakat ni, kita dah bincangkan hukum hari tu. Kalau dia ni memang orang yang betul-betul tak mau keluar dan dia mengingkari zakat wajib, jatuh kafir atas dia. Jatuh kafir atas dia. Sebab kalau kita kata berkenaan dengan perkara tersebut, dia langgar apa? Dia langgar berkenaan dengan hukum agama yang utama. Bunyal Islamu ala khamsin. Terdirinya Islam itu atas 5 perkara, iaitu syahadah, mengucap, solat, zakat. Jadi dia saja meninggalkan akal zakat tadi tu, dia meninggalkan dan mengingkarinya, itu yang jatuh kafir, kan? Tapi kalau dia ni, dia tak ingkar, cuma dia tak melakukannya, maka ulama dia hurai berkenaan dengan perkara tersebut, dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia taubat ni, dia kena bayar, diambil hartanya, sebahagian hartanya tadi, walaupun di mana pun. Lagu tu. Sambung dia kata. Yang kedua, orang yang enggan mengeluarkan zakat kerana bakhil dan kedekut. Dia habaq. Bakhil dan kedekut. Bakhil kedekut ni dia pun ada perbezaan pada perbincangan bakhil. Bakhil ni kalau sebut dia bakhil, kedekut ni buh dalam dia. Buh dalam dia. Bakhil ni kikir pun dikira bakhil, kedekut pun dikira bakhil, lokek pun dikira bakhil. Kan kalau dalam kamus dewan dia hurai, dia kata apa? Walaupun dia kaya, dia kebakhilan tu ada. Kikir, lokek, itu yang kita takut. Itu yang kita takut. Itu yang kita kata berkenaan dengan bakhil. Jadi sama aja lokek apa semua tu. Tapi kalau kedekut ni, dia ada satu sifat lain. Apa dia? Sangat berkira-kira untuk belanjakan harta. Tadi dia lokek sikit. Lokek ni dia lain. Bakhil ni dia lokek. Tapi kalau kedekut ni, dia berkira-kira. Berkira nak keluar duit, dia payah nak cerita dengan dia. Tapi kalau definisi yang saya suka guna,
Saya kata apa? Bakhil ni, kedekut ni, dia rasa orang lain kedekut ni, dia rasa orang lain tak rasa. Itu kedekut. Bakhil ni, dia tak rasa, orang lain pun tak rasa. Faham tak tuan-tuan? Kita ada duit, tapi kedekut ni, dia boleh makan seorang-seorang dah. Dia ada 10 ringgit, dia boleh makan apa semua, tuan-tuan sepinggan kat dia. Dia balik rumah, bini kata, abang ada makan apa-apa ke? Tak ada. Tapi bini, laki dia makan, habis pinggan. Itu kedekut. Bakhil ni, laki dia tak makan, bini dia pun tak makan. Bini dia kata, abang, dia kata tak boleh, duit ni kena simpan ni. Nampak? Itu bakhil. Lagi cantik, Piramli buat cerita, Haji Bakhil bin Lebay, kedekut. Dua-dua keturunan dia lagu tu. Bab kedekut ni dalam Quran ni banyak. Bila disebut berkenaan dengan kedekut, bakhil, dalam Quran ni banyak. Dalam Quran. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala ada sebut, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Ali Imran ayat 180. Apa yang Allah kata dalam Quran, dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahan sifat Allah Subhanahu wa taala, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah sangat buruk bagi mereka. Ini bukan saya kata, Allah kata. Bal huwa syarrul lahum. Dia duk bakhil ni lagi buruk untuk dia. Sebab dia duk beranggapan bahawa Allah bagi kat dia tu dia punya, jadi dia kena ada sifat bakhil, berkira-kira. Berkira-kira. Sekupang pun tuan-tuan dia berkira. Kalau orang Kedah dia kata, apa Allah sampai 5 duit pun, sampai seduit pun berkira. Kita, orang Kedah kata, sampai seduit, 1 sen pun berkira ni. Pergi tuntut dengan kawan, sampai lagu tu lah tuan-tuan. Oh tu barak lah, barak. Tapi bila Allah sebut lagu tu, dia banyak orang ni kedekut pada harta. Harta dia punya dah, tapi kedekut. Dia bakhil. Dia tak mau, tuan-tuan. Mai kuliah maghrib kita, tunggu lepas isyak, dia punya makan kuih ya, dia aja seorang 5. Dia aja 5 ketui. Tapi sekali pun tak pernah nampak pun dia cucuk duit masuk tabung. Memang dia tak pernah cucuk duit masuk tabung. Dia pun tak pernah QR. Tak pernah kita pun cek dalam QR, tak ada. Dalam kita penyata akaun tak ada. Cucuk duit dalam tu tak ada. Berkawan kan dia ada 30 ton, sekali belanja kita pun tak. Dia orang belanja dia laju. Ada satu hamba Allah tadi petang, lepas Jumaat tu sembang dengan saya. Dia kata, ustaz, dia ni bukan boleh kira dengan dia. Dia ada sebut lah satu orang tu, dia bukan boleh kira dengan dia. Semua sekali dia memang berkira betul-betul ni. Sekupang duit dia pun dia catat tu. Sampai lagu tu lah, dia ada kira, ada buku lah. Catat ni duit pergi mana bagai. Kalau orang telefon dia, bagi tahu kat dia, jom pergi makan, dia laju. Dia akan cakap apa? Siapa yang jemput aku makan, ajak aku makan, dia kena bayar. Mampu ke tu? Kadang-kadang kita ajak kawan ni saja-ajak lah. Kalau aku ajak pun belum tentu aku bayar. Kadang hang boleh bayar. Itulah kawan. Ini tak, siapa ajak, dia kena belanja. Padahal kalau ikut gaji, dia punya gaji 10,000. Dengan hak gaji 2-3 ribu. Allah Akbar, tuan-tuan, malu kat orang lah. Saya lah, kadang-kadang duk menung tengok tuan-tuan, malu kat orang. Sebab apa? Hang kaya tapi sifat pemurah tak ada. Sifat pemurah tak ada. Bila sifat pemurah tak ada ni, kira tak boleh nak buat kawan lah. Saya tuan-tuan senang lah. Kawan ni, kalau tuan-tuan jumpa kawan jenis orang yang kedekut, bakhil, jangan kawan. Jangan kawan. Walaupun dia baik. Walaupun dia baik.
Sebab apa? Sifat dia yang tak baik. Sebab Allah yang kata dia tak baik. Bal huwa syarrun lahum. Bahkan dia buruk untuk mereka. Padahal Allah dah bagi macam-macam. Satu mereka menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik untuk mereka. Wa khairun lahum. Bal huwa syarrun lahum. Allah kata dah. Bakhil tu tak bagus untuk mereka. Patutnya aku bagi ni kurang-kurang. Bagilah balik kat siapa-siapa yang perlu. Bini kita, anak-anak kita, kawan sahabat andai kita, adik-beradik kita. Bukan banyak pun, sikit. Sikit pun tak boleh nak bagi. Ayat TO pun berkira. Ayat TO berkira. Ayat apa ni, orang pergi rumah dia ni. Contoh lagu tu lah. Itu yang kita takut lah. Dia kata lagi, dalam Quran ada sebut lagi. Dia kata apa dalam surah Al-Hadid? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nas bil bukhli wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Ayat 24. Apa maksud dia? Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya berlaku bakhil akan mendapat balasan yang hina. Dan sesiapa yang berpaling dari mematuhi hukum Allah, maka padanya tertimpa atas dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini Allah sebut dalam Quran surah Al-Hadid ayat 24. Dia kedekut, dia ya'muruna an-nas bil bukhli. Dia pula ajak supaya orang lain pun kedekut sama macam dia. Dia kata ni, kalau boleh lah, dia kata lagi-lagi ni kita kata ujung tahun duit tu simpan lah. Nak belanja buat apa, nak ujung-ujung tahun nak buat jamuan ujung tahun apa semua, tak payah. Dia ada jenis orang tu. Padahal kita kata tak apalah, beli nasi lemak RM1 lah, makan 30 orang, bagi RM1 nasi lemak pun tak payah. Dia mula ada jenis orang lagu tu, tuan-tuan. Saya suka kata orang yang kedekut ni nak kenal senang lah dalam kerajaan ni. Orang yang jenis simpan cuti GCR banyak, kedekut lah tu. Ada orang kata ya ke? Saya kata ya. Sebab dia tak tahu pun duit tu dia boleh makan ke tak hari. Faham tak? Dia orang kerajaan ni dia ada simpan cuti satu tahun. Tengoklah 25 hari, ada 30 hari, hak senior sikit 35 hari. Dia sanggup tak cuti? Setahun cuti raya. Anak sakit ke, demam ke apa ke, dia telefon bini dia, you uruslah, I nak kerja. Kalau tak pun tuan-tuan, dia abang kat bini dia, dia kata you hantarlah mana-mana dulu, I nak kerja. Bukan apa, rupanya jenis, kalau boleh hujung tahun ni, sekarang tengah isi ni, dia akan isi ni kurang-kurang 15 hari. Pergi masuk pun dia 30 hari, dia kena usi 15, tuan-tuan dah half lebih kurang. Dia nak kena isi ni pergi masuk, nak bagi cukup 180 hari lah. 180 hari cuti dah. Padahal umur muda lagi. Maaf saya sebut, saya terpaksa habaq. Saya duk jumpa 2-3 orang pattern dia lagu ni, dan pattern lagu ni biasanya dia kedekut. Sebab apa? Sebab dia tidak memberikan, dia bukan pemurah masa dengan anak isteri dah. Kadang-kadang hujung tahun ada cuti Christmas, dia ambil 2 hari cuti, dia boleh bawa anak-anak dia pergi jalan, tapi dia tak bawa, padahal cuti sekolah. Bila kita tanya pasal apa tak cuti, dia kata tak boleh cuti, cuti simpan lah, dia kata nanti dah pencen dah boleh guna. Tuan-tuan tahu tak berapa ramai orang yang tak makan pencen dia? Berapa ramai umur 40, 50 meninggal dah sebelum nak pencen? Duk simpan. Saya cakap tu terang lah, saya dah jumpa ramai lah, lebih 10 orang lah jenis lagu ni. Jenis kalau boleh ni, sebelum umur 40 dia dah ada 180 hari dah cuti dah tu. Lepas tu nanti dia pun tak tahu nak buat lagu mana, dia kita simpan je lah. Nanti dia nak pencen baru dia boleh cuti panjang 2-3 bulan sebelum daripada tu.
Saya pun tak tahu tuan-tuan. Kadang-kadang maaf saya sebut, ada bini dia main cakap dengan kita, ada kata, "Ustaz, tolong tengok suami saya, Ustaz." Saya kata, "Saya apa?" Anak ambil anugerah dekat sekolah. Anak ambil anugerah dekat sekolah, bapak tak main. Tak sanggup nak cuti. Lepas tu dia kata, kalau tak boleh nak cuti, ambil lah lift 4 jam. Kerajaan dia ada lift 4 jam, boleh keluar 4 jam. Dengan kebenaran daripada ketua jabatan, ketua pejabat dia. Tak mau ambil. Dia kata nanti rekod tak berapa cantik, nanti detect dalam Hermes tu tak berapa cantik. Jadi kalau boleh, dia kata tak apalah, anak ambil anugerah pun biar-biar kat dia. Sampai lagu tu. Oh tuan-tuan, dahsyat. Orang jenis lagu ni jangan kawan. Saya cakap terang, orang jenis lagu ni jangan kawan. Dan saya memang takkan kawan dengan dia. Ada orang setakat tegur salam lagu tu boleh lah. Kalau berkawan ni mana kata nak ajak pergi makan sama, tak payahlah tuan-tuan. Buat pening kepala kita je kawan dengan orang lagu ni. Dan sebab apa? Sifat dah tu. Sifat. Apatah lagi dia ajak pula orang. Dia ajak pula orang, dia kata apa? Ya'murunan nasa bil bukhli. Dia ajak pula orang supaya sama bakhil dengan dia. Dia kata, kena cuti tu, simpan. Nanti nak pincin nanti semua ni. Kita pun menung. Kita kata, dah awak tak mau lah. Aku nak guna lah. Anak-anak aku duduk kecil lagi. Ni beza cara pemikiran orang muda dengan orang tua. Orang muda ni anak kecil-kecil demam, bagai apa semua tuan-tuan. Boleh cuti-cuti lah, uihkanlah anak tu. Tengah muda, anak tengah kecil. Tuan-tuan dah tua nanti umur 50, 40 lebih, 50 anak dah masuk asrama. Memang cuti memang kurang guna. Time tu nak simpan terpulang lah. Tak ada masalah. Ini time muda-muda, umur macam kita. Umur 24, 25, 26. Duk simpan dah. Padahal cuti 20 hari. Duk simpan ni bukan main banyak. Orang tua-tua pula tu, duk. Dia sama, dia kata kau kena simpan ni cuti ni. Nanti bila kau nak pencen dapatlah duit 10-20 ribu bagai. Kok rasa? Betul tak? Kalau rasa. Berapa ramai kawan kita tak rasa? Ramai tak rasa. Wallahu alam. Nak tahu, kita no comment. Tapi bila musim-musim nak simpan GCR tu baru nampak. Bila nampak tu saya duk fikir betul. Orang-orang jenis lagu ni memang dia ada sifat lagu tu. Dia berbangga dengan cuti yang banyak, tapi dia terlupa ada anak bini dia yang memerlukan cuti tersebut. Inna li rabbika alayka haqqan. Pada Tuhan kau ada hak. Wa li ahlika alayka haqqan. Nampak? Nabi kata, wa li nafsika alayka haqqan. Atas Tuhan kau ada hak yang kau kena bagi. Atas diri kau ada hak yang kau kena bagi. Hang sakit demam, ambil MC dak cuti tak ada masalah. Kalau sakit demam pun nak pergi kerja, nak pergi tunjuk kat bos, saya demam bos. Tak apa bos, saya main nak buat kerja bos. Bos kata pergi balik je lah. Tak boleh bos, kena kerja bos. Habis kira pergi Ramli sampai kata dekat pakcik yang duduk dekat kebun apa nama, dia punya estate tu. Dia kata apa, sudah berapa lama tak cuti? Oh, dia kata memang tak cuti daripada mula kerja dulu. Lebih kurang itulah cerita dah. Lepas tu dia bagi cuti, gaji jalan. Allah panjangkan umur bos. Tuan-tuan tengok gedak ni. Macam tak berapa nak tengok ah. Sebab itu tuan-tuan, kita jadi bos pun, kita lah jadi bos pun, dah tahu anak buah kita tu demam, pergi balik lah. Hang mai buat apa? Oh, nak tunjuk kat kita, nak salam dengan kita. Buat apa? Hang demam, aku satu salam aku lah. Hang balik ambil berehat. Aduh, buah kelumbung apa semua, bagi tenang dulu, bagi sihat dulu, barulah main kerja. Ini tak ada orang jenis lagu tu. Nak tunjuk yang dia bagus buat kerja. Kita ni tuan-tuan buat kerja ni, kita tunjuk bagus pun, satu hari kita tak ada. Tuan-tuan ingat orang akan ingat kita lah. Orang tak ingat. Tuan-tuan ni lah, tuan-tuan dah pencen berapa lama dah? Betul tak? Tuan-tuan rasa ofis kita ada sembang pasal tuan-tuan lagi tak? Tak ada. Jelek. Jadi kerja ni asal kerja lah. Cari nafkah bagi halal, buat kerja elok-elok. Jangan duk curi tulang bagai tuan-tuan, buat kerja elok-elok. Kerja elok-elok ni dia pun sunnah Nabi juga ni. Dia pun kewajipan-kewajipan agama telah ditetapkan. Wa li nafsika wa li ahlika alayka haqqan.
Dan atas keluarga engkau ada hak. Bini kita ada hak, anak-anak kita ada hak yang perlu kita berikan kepada mereka. Betul? Macam saya sebut tadi, anak nak periksa, anak ambil anugerah, anak apa, stop kerja. Sehari cuti tak rugi pun. Sehari cuti tidaklah menyebabkan kita ni tak boleh makan, terutamanya orang kerajaan. Master private kerja sendiri tu cerita lain. Tapi kalau ni tuan-tuan ambil cuti, pilah mana-mana cuti, kadang-kadang bagus. Saya cakap tu terang, duduk berkawan dengan sahabat-sahabat Negeri Sembilan ni, yang best 90-an, yang mereka pencin tahun 2000 lebih ni. Kita pun tanya, Haji waktu muda-muda lagu mana dulu? Oh, dia kata kena cuti. Kena cuti. Dulu mereka cuti tuan-tuan, pi Port Dickson. Orang ni 9 pun dia cuti pi Port Dickson. Sekarang orang ni 9, hak Seremban ni, mereka tak mau cuti pi Port Dickson. Dia kata tak ada apa. Dia kata tak ada apa. Tuan-tuan dah lama kan tak pi Port Dickson? Saya rasa muka macam lama tak lalu Port Dickson. Tuan-tuan, pi lah lalu tuan-tuan. Pergi tengok apa yang patut. Ya tuan-tuan, saya pun seminggu 2 minggu sekali tuan-tuan saja pergi bawa anak-anak. Sabtu Ahad tak ada apa, pergi duduk main pasiak apa semua, mandi-mandi sikit, selesai. Saja ada waktu nak kena bagi. Ada orang kata habis kuliah lagu mana? Kuliah lebih sikit lah tuan-tuan. Kadang-kadang kuliah tu boleh bagi ke orang, tapi masa dengan anak bini kita belum tentu kita dapat lagi. Hargai waktu yang ada. Tuan-tuan, kalau saya sakit demam, tuan-tuan jaga saya? Tuan-tuan jaga saya? Mana ada. Lebih-lebih pun WhatsApp, minta kesembuhan lah supaya ustaz sihat. Yang jaga saya siapa? Anak bini. Hargailah mereka. Sama juga dengan tuan-tuan. Hak jaga tuan-tuan siapa? Anak bini, betul tak? Hargailah mereka. Take time. Besok hari Sabtu tak ada apa program, tak ada apa saja. Kuala Pilah ada program ngocah. Dah betul. Simpang nak masuk Seri nanti tu tuan-tuan, dekat kedai air tu dia ada ngocah. Saja pergi parking, ajak bini kita saja tengok sikit, beli makanan sikit apa semua, naik kereta balik, cabut balik. Simple. Membahagia kita tu simple. Tapi kita duk berat sangat kata macam itu ini bagai payah tuan-tuan. Itu kita kata berkenaan dengan kedekut bakhil. Ada lagi dalam Quran. Dalam Quran ni ada cerita tentang orang bakhil. Dalam hadis-hadis ni pun ada cerita tentang bakhil. Bakhil dalam menyampaikan salam. Ada? Dalam satu hadis daripada Jabir, bahawa ada seorang lelaki datang kepada Nabi dan berkata, ada fulan memiliki dahan kurma yang menjulur ke kebunku, dan dahan itu menyusahkanku. Aku menjadi sulit dengan dahan tersebut. Maka beliau mengutus seorang kepadanya dan berkata, adakah dahan pohon kurmamu padaku yang ada di kebun fulan? Dia menjawab, tidak. Nabi SAW bersabda, berikan untukku. Dia berkata, tidak. Nabi SAW bersabda, jualkan padaku dengan dahan kurma yang ada di syurga. Dia berkata, tidak. Oh jenis, tak mau bawa bincang ni. Maka Nabi SAW, aku tidak pernah melihat orang yang lebih bakhil darimu kecuali orang yang bakhil dengan salam. Jadi dah abang, orang tadi dahan dia ada masuk rumah orang tuan-tuan, tak mau bagi consider dengan apa dengan orang bagi tuan-tuan. Nabi kata apa? Ada lagi hak bakhil lagi. Apa dia? Dia tak mau bakhil dengan salam. Ada juga. Tapi bila yang pertama cerita tentang pokok juluk masuk kebun orang, kita Korea Pancu Jaya. Pancu Jaya ni kita rumah teres, ada sikit rumah semidi, ada sikit rumah lot. Tak banyak rumah semidi dengan lot, tak banyak. Yang banyak ni tuan-tuan, kita keliling ni rumah semua rumah teres, betul tak? Tuan-tuan pun kebanyakannya rumah teres. Kadang-kadang kita rumah teres kena buat cara teres, bukan buat cara kampung. Ini pergi tanam pokok durian, gila tak gila? Kalau tanam pokok kecil-kecil ni tak apa, bolehlah tahan sikit. Ini tanam pokok durian, pokok manggis, pokok mangga tu pun kadang kacau juga. Macam saya cerita dengan tuan-tuan, ada satu mak Allah
Dah cerita banyak kali dengan tuan-tuan. Pokok dia tu, pokok mangga dia tu tinggi. Satu hari dia punya dahan tu kepok, kena wire. Satu taman tak ada elektrik. Satu taman tak ada elektrik. Lepas tu pihak TNB mai lah. TNB mai apa semua, terpaksa potong dahan apa semua. TNB, dia boleh cakap kat TNB, dia kata potong dahan belah tu sikit. Dia pula suruh potong dahan belah tu. TNB potong dahan yang betul-betul kacau wire tu lah. Dia suruh potong sekali. Jenis kedekut bakhil ni memang tak boleh bawa bincang kan. Lepas tu orang kampung dah cerita dengan saya. Dia kata, Ustaz, orang ni kita dah berpuluh kali dah habaq kat dia. Pokok tu tinggi, bila ganggu ni bila satu taman ni tak ada elektrik, dia boleh buat muka dia cakap apa? Aku duduk sini lama daripada kau lah. Nak beritahu dia duduk situ lama. Ekor barulah duduk berapa hari punya budak, aku dah berpuluh tahun dah duduk sini. Oh, dia marah dia. Hang nak jumpa dengan siapa? Hang salah. Siapa salah? Siapa salah? Tuan-tuan macam tuan-tuan muka macam takut ke? Tuan-tuan ada tanam pokok mangga ke? Dah tengok muka macam ada tanam pokok mangga juga, nak nganggur tak boleh. Nak tanam tu rendah, terpulang kat tuan-tuan. Pandai jaga, pandai sapu, kita tak kisah. Tapi kalau dah sampai melangit tinggi tuan-tuan, main kacau. Ui tuan-tuan, kita elektrik ni 24 jam nak kena pakai. Handphone nak kena cas. Apa tuan-tuan dan bagai freezer kita lagi, dan icebox kita lagi dan sebagainya. Tapi bila lagu tu parah. Jadi payah nak bawa bincang. Orang jenis lagu ni tuan-tuan, orang payah nak bawa bincang. Dia tanya kat saya, dia kata, Ustaz, apa nak buat dengan dia Ustaz? Dia kata, mana saya tahu. Boleh tak Ustaz, saya doa biar dia sakit, cepet-cepet mati. Saya kata, selesai kan masalah? Saya kata, selesai kan masalah kalau hang doa dia nanti? Dia kata, tak juga, bini dia pun sama. Saya kata, kalau lagu tu parah juga lagu tu. Saya kata, tak payahlah doa. Doa dia ni diberikan hidayah supaya dia tahu perbuatan dia tu salah. Tu je. Tapi itulah Ustaz, dia kata bukan setahun dua, banyak kali dah Ustaz. Kalau dah panjang naik melangit tinggi tu, dia buat dia Ustaz. Ada jenis lagu tu. Lepas tu dia kata buah-buah dia. Saya dulu ni ada buah-buah dekat dengan tuan-tuan saya duduk Parui Jaya sebelum ni lah. Saya duduk Parui Jaya. Dia punya pokok buah ni jatuh, daun-daun ni, oh tuan-tuan tak boleh bawa bincang. Tiap-tiap hari saya kena sapu. Tiap hari duduk sapu penat. Saya bukan nak, ada orang kata jangan mengeluh, nanti tak dapat pahala. Tapi kena cerita dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ingat sapu ni tak penat ke? Penat. Sapu pun dalam plastik sampah. Dia buat dia. Dia boleh main channel. Ustaz, okey ke Ustaz? Ustaz sapu bola sini pula. Dia suruh kita sapu belah rumah dia pula. Oi, karut betul. Waktu tu saya muda, umur baru 23, 24. Waktu saya main sini tuan-tuan. Jadi kita pun malas nak melawan orang tua. Sapu juga dalam hati maki lah. Kata orang tua ni nak mampus betul ya. Tapi duduk sapu lah. Kata okey bang. Tunggu tu lah dalam hati geram. Tapi nak kata lagu mana tuan-tuan, kita duduk rumah teres ni, dia kena ada sifat lagu tu lah. Apatah lagi dahan kalau dah masuk rumah orang. Dahan dah masuk rumah orang, kebak. Jangan biar. Takut orang tak suka. Memang orang tak suka pun. Tuan-tuan kalau dahan masuk rumah tuan-tuan suka tak? Tuan-tuan pun tak suka. Kalau tuan-tuan tak suka, kenapa kita buat kat orang? Oh, kita kata sebab ada buah. Bukan soal ada buah. Kena tanya dia. Bolehkah ni dahan masuk ni, buah dah ada dah ni? Lagu mana pula tu? Kita bukan apa, kadang-kadang kena fikirkan dari tu ada kes. Buah durian jatuh ni tuan-tuan, kena rumah orang. Kena kereta orang. Owner tak mau buat bincang, viral. Dia viral. Dia kata ni kalau kena kepala orang lagu mana? Pak Haji tu kata, Pak Haji. Sebab itu saya bukan boleh percaya tuan-tuan. Sebab tuan-tuan pun Pak Haji ke? Dia kata tak boleh. Pak saya ada nak tanam pokok durian waktu tu. Kat rumah saya. Nak tanam pokok durian, saya kata susah Pak. Susah. Kalau boleh dalam sikit, jangan tepi pagar betul-betul. Sebab bila ni dia keluar, bahaya kat orang.
Dia bukan soal nanti kita nak buat macam batu Feringgi. Batu Feringgi dia nak pi tuan-tuan ke balik pulau, depa ada jaring. Depa buat jaring. Dia bukan soal tu, soal keselamatan. Takut budak-budak lalu bagai tuan-tuan, semua nak kena baca. Dia bukan cerita hari ini, dia cerita akan datang. Tapi orang tua dia nampak itu pokok buah kayu. Kita nampak keselamatan sebab tepi rumah kita tu, walaupun rumah kita lot, tepi rumah kita ni tuan-tuan, rumah kampung saya Kedah tu taman. Budak-budak duk main depan rumah. Jadi itu semua nak kena baca. Tuan-tuan, bukan soal kita, ini rumah kita, pokok kita 10 tahun lagi, pokok tu dah masuk kawasan kita kata laluan. Bayar tak kau orang? Bayar. Dia tepak dosa. Dia kata nanti apa dah besar, nanti apa dah tua, nanti apa nak makan, tak bayar. Lebih baik tak makan pokok kita yang dalam keadaan membahayakan orang. Baik saya beli lah. Sebab bahayakan orang ni satu benda tak bagus. Pak kita kata kalau aku tarik dalam sikit, tarik dalam okey mana kata dekat rumah kita ni bolehlah kita fikir. Dalam kawasan itu pun takut terlepas keluar. Pokok durian ni tuan-tuan kalau dah 20-30 ton, dia punya besar, tak boleh bawa bincang. Dia lah tak boleh bawa bincang. Jadi itu pun nak kena baca bab-bab tersebut tu. Itu kita kata kedekut. Apatah lagi Nabi SAW kata alladhi huwa abkhalu minka illa alladhi yabkhul bis salam. Dia kata kecuali orang yang bakhil dengan salam. Bakhil dengan salam tuan-tuan. Pergi jumpa orang nak salam orang pun tak mau. Tarik muka dengan orang, bagai tuan-tuan tak bercakap dengan orang. Ni pun ada juga jenis orang-orang jenis lagu tu. Ada lagi dia kata bakhil dalam berkongsi bekalan air. Ni ada dalam hadis dia cerita 3 jenis manusia yang Allah tidak akan bercakap dan mengampuni dosa mereka. Hadis riwayat Nasa'i. Dan bagi mereka azab pedih. Pertama, lelaki bakhil yang memiliki simpanan air yang banyak tetapi melarang sang musafir daripada mendapatkannya. Dia ada bekalan air tapi dia tak mau bagi ke orang. Ada jenis lagu tu. Dan kadang-kadang simple. Agama ni dia ajak kita simple. Ayat jangan berkira dengan orang. Agama kata jangan berkira dengan orang. Saya kuliah di Masjid Sikamat. Selalu Cikgu Hamidi duk follow saya dekat Masjid Sikamat. Lepas habis kuliah, mereka keluar tu, mereka ada ayak botol. Cikgu ada ayak botol, mereka buah yang 250 ml. Nak masuk masak ni, mereka bagilah. Siapa nak masuk boleh ambil, nak balik pun boleh ambil. Kita tanya masjid provide lah. Dia kata ada orang provide. Simple. Agama ni simple. Hang ada duit, hang boleh kongsi dengan orang. Apatah lagi bekalan ayak untuk orang minum. Tuan-tuan bagi ayak botol besar ni, saya minum, tuan-tuan dapat pahala ke tak? Dapat. Tuan-tuan sediakan ayak, sahabat-sahabat lain minum, dapat pahala ke tak? Dapat. Simple. Tapi kita ni berkira hak ayak teh masjid kita sapu 3 gelas pula tu. Nak gantikan dengan sebotol ayak, nak bagi ke kawan minum pun tak mau. Apalah tuan-tuan. Bila saya kata lagu tu, tuan-tuan marah. Ada hak kata belakang kat saya, ada. Mengata belakang, dia kata ustaz jenis balun betul. Takkan nak balun main-main. Balun kena balun betul-betul lah. Lagi dahsyat dia bagi ayak kat ustaz, ayak botol hak si master tu. Hak botol kepala putih, hak rasa pun rasa apa. Itu lagi dahsyat. Saya kata ni, dia kata Majid urus, jangan lagu tu. Hak bagi ustaz minum ni bagilah elok-elok sikit lah. Lagu ni okey lah. Lagu ni okey. Kalau lagi cantik ayak kotak ke, ayak apa ke. Ada. Tanya cikgu. Surau apa Garden Home. Ayak kotak ada bagi saya kat depan. Ayak kotak. Debuh ayak kotak kat depan saya. Kuliah isyak berhenti. Sabit dengan ayak kotak, biasa lanjut. Sabit ayak kotak dah ada, terus berhenti. Tapi tuan-tuan ni memang berhenti awal lah. Tak ada lah nak tunggu ayak kotak. Tapi kalau ada ayak kotak, sebelum azan tu saya dah berhenti lah. Kalau ada ayak kotak tu lah. Tapi saja kadang bukan apa. Sahabat-sahabat boleh minum dan sebagainya. Dia tak rugi. Lagi, ada lagi orang yang jenis bakhil.
Siapa lagi? Orang yang bakhil ni, Allahu Akbar. Dia kata apa? Ala ukhbirukum bi abkhalin nas. Qalu bala ya Rasulullah. Qala man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fadzalika abkhalun nas. Dia kata apa? Hadis ini hadis dhaif kan? Dinaqal dalam kitab Tarhib dan Targhib kan? Dia kata apa? Mahukah aku khabarkan kepada kalian manusia yang paling bakhil? Sahabat menjawab, sahabat menjawab, dia kata, yalah kami nak tahu siapa dia. Nabi kata, man dzukirtu indahu, mereka yang apabila nama aku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, dia tak mau selawat kat aku. Nabi kata, bila nama Nabi ni disebut, oh tak mau selawat. Sayang tuan-tuan. Dia kata apa? Maka fadzalika abkhulun nas. Dia kata dia itulah orang yang paling bakhil. Sedangkan waktu habis azan, kita habis azan ni tuan-tuan, kita mohon syafaat. Betul tak? Allahumma rabb hadhihi tamah was salatil qa'imah. Kita baca ni satu-satu ni tentang syafaat Nabi. Tapi bila sebut nama Nabi, kita buat dek. Sedangkan dalam kita katakan, kalau setiap kali Jumaat ni, bila peringatkan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikat pun selawat atas Nabi. Kita ni tuan-tuan tak selawat atas Nabi ni, kita ni kategori orang yang bakhil. Ini adalah hadis yang kita bawa, ayat Quran, hadis Nabi ini cerita bab bakhil. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, kita berhenti zakat tu, nanti kuliah akan datang, nanti kita masuk pula kenapa bakhil ni dikaitkan dengan zakat. Malam ni kita tak ada masuk lagi. Kita baru cerita siapa yang dikatakan bakhil, siapa dikatakan ikut. Nanti kita akan masuk orang yang anggap mengeluarkan zakat kerana bakhil dan kerikut. Adakah? Ada. Dalam perbincangan fiqh ni dia hurai dan dia bawakan ayat Quran berkenaan dengan siapa itu orang yang tak mau nak keluarkan zakat dengan sifat bakhil dan kedekut dia. Wallahu a'lam. Insyaallah kuliah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dhakkirna minhum man nasina wa 'allimna minhum ma jahilna. Allahumma arzuqna mutaba'ata nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fa'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.